นะครับเดี๋ยวจะทบทวนนะครับทบทวนจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องpenjodoh bilangan ya ini penjodoh bilangan namanya batang. Batang ada apa tik batang? Ranting, lilin, rebun, penyapu semua itu panggil batang ya. Kenapa panggil batang? Kerana dia lurus dan juga panjang dan juga keras ya. Okey เพราะว่าเรียก batang นะครับต่อไปนะครับเรียก bidang นะครับ bidang penjodoh bilangan bidang benda untuk benda lebar yang ini benda lebar, benda luas, benda rata. Contoh sepertinya tikar นะครับแล้วก็ladang dan juga tanah dan juga permadani permadani เสื่อนะครับปูเสื่ออะไรแบบนี้นะครับของที่บางๆนะครับเขาเรียกว่า bidang นะครับทบทวนจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ seterusnya penjodoh bilangan biji apakah kita akan panggil biji semua contohnya bola sebiji bola ya sebiji gula-gula dan sebiji apple dan juga sebiji butang baju ya. Semua ini panggil penjodoh bilangan biji. Kenapa? Kerana penjodoh bilangan biji untuk bilang kepada jenis buah-buahan dan benda-benda bulat. Okey, seterusnya penjodoh bilangan bilah. Masih lagi minggu dahulu penjodoh bilangan bilah digunakan untuk benda yang tajam dan runcing. Tajam dan runcing bilah ya. Contoh apa? Contoh bilah. Contoh bilah lihat dalam murid. Kapak. Sebilah kapak. Kerana kapak tu benda yang tajam. Okey นะครับต่อไป pisau sebilah pisau. Sebilah gunting ya. Kerana benda itu benda tajam ya. Jadi kita mesti guna penjodoh bilangan bilah. Contoh seterusnya sabit ya. Sabit. Ini sabit ya. Sabit. Oh ยังไม่ไปตรงที่อาติฟจะลากมาอาติฟลืมเมื่อกี้sabit ya. Sabit. Okey. รอก่อนนะครับนักเรียนที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะขยับให้มันดูหน้าจอก่อนนะครับตัวอย่างนะครับpenjodoh bilangan bilah ya ini menunjuk kepada benda-benda yang tajamนะครับบ่งบอกถึงสิ่งของที่มีความคมนะครับจะใช้ penjodoh bilangan bilah ini contohnya bilah sebilah sabit sebilah gergaji sebilah keris ini contoh penjodoh bilangan apa? Penjodoh bilangan bilah. Okey, seterus untuk minggu ini kita sambung iaitu penjodoh bilangan kawan. Okey, contoh apa kawan? Digunakan untuk kumpulan haiwan. Haiwan apa itu haiwan? Binatang ya. Binatang. Ada satu nama lagi yang panggil binatang. Binatang. Ya. Haiwan guna untuk binatang. Binatang apa? Binatang yang kumpulan haiwan yang jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Jadi ada beratus ekor, ada berpuluh-puluh ekor, ada beribu-ribu ekor jumlah binatang haiwan itu. Maka apabila banyak macam tu kita panggil penjodoh bilangan kawan. Contohnya okey, contohnya nanti lihat contoh ya. Kejap. Kejap. Dahแป๊บนะครับbagaimana? Contohนะครับcontoh penjodoh bilangan kawan ya ini contohnya sepertinya gajah sekawan gajah apabila jumlahnya gajah tu banyak. Jadi apabila banyak kita mesti panggil penjodoh bilangan sekawan gajah ataupun sekawan burung. Ramainya burung terbang di atas langit. ฝูงนะครับฝูงนกบินอยู่บนฟากฟ้านะครับมีจำนวนมากพอเวลามีจำนวนมากภาษามลายูจะเรียกว่า penjodoh bilangan kawan ya. Sekawan burung terbang di atas langit. Okey. Dan juga binatang lain-lain contohnya biri-biri. Biri-biri pun seperti itu juga. Biri-biri, sekawan biri-biri menunjuk kepada jumlahnya banyak. Okey. Penjodoh hari ini sambung penjodoh hari ini
Penjodoh baru, penjodoh bilangan buah. Buah. Okey, buah digunakan untuk apa? Buah digunakan untuk benda-benda besar. Benda-benda besar. Contohnya benda-benda besar. Tak kisah benda itu benda besar, semuanya panggil buah. Contohnya dan benda pandu. แล้วก็สิ่งของที่มีขนาดใหญ่ๆนะครับมีขนาดโตใหญ่นะครับแล้วก็ปาดูยานพาหนะนะครับขับขี่นะครับสิ่งที่สามารถขี่ได้ขึ้นได้เขาเรียกว่าปาดูในภาษามลายูนะครับ yang tidak mempunyai bentuk tertentu ที่ไม่บ่งบอกถึงรูปร่างที่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่น contoh bilangan buah นะครับยกตัวอย่างอะไรบ้างที่มีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นบ้านนะครับใหญ่ไหมบ้านใหญ่นะครับนักเรียนบ้านก็ใหญ่ rumah rumah ที่นี้เราจะใช้เป็นjodoh bilangan ว่า buah sebuah rumah ถ้าเกิดว่ามีบ้านแค่1หลังนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามี3-4ขึ้นไปนักเรียนก็เรียนตามลำดับเลยนะครับ4 4 buah rumah 10 buah rumah 100 buah rumah fokusnya di panggilan penjodoh bilangan buah. Faham? Okey, baik. Seterusnya ini menunjuk kepada benda. Rumah ni benda yang besar. Apabila padu, benda yang padu dapat dinaiki, contohnya motosikal. Motosikal kita panggil penjodoh bilangan buah juga. Contohnya sebuah motosikal. Dan jikalau ada beratus-beratus dan berpuluh-puluh buah motosikal, 10 motosikal, 10 buah motosikal. Jangan lupa penjodoh bilangan buah menunjuk kepada padu ya, ini padu. Dan contoh seterusnya seperti kereta termasuk di dalam golongan padu juga. ที่บ่งบอกถึงสิ่งที่สามารถขับขี่ขึ้นได้นะครับ kereta sebuah kereta เพราะว่าpenjodoh bilangan kereta นะครับดูตัวอย่างต่อไปนะครับสิ่งของต่อไปนะครับในรูปภาพที่นักเรียนสังเกตเห็นในหน้าจอของนักเรียนนะครับชุดเก้าอี้นะครับชุดเก้าอี้นะครับสำหรับนักเรียนนั่งได้แล้วก็อยู่ได้อยู่บนเก้าอี้ได้อยู่บนโต๊ะได้นะครับสิ่งของนะครับเราจะใช้คำว่าbuah เหมือนกันpenjodoh bilangan buah juga contohnya sebuah meja kursi sebuah meja kursi ya. Okey, seterusnya perahu. Jadi kita boleh naik, boleh padu di atas perahu kan? Kita boleh padu seperti motosikal juga. Motosikal juga kita boleh padu, boleh naik di atasnya, dan juga perahu kita boleh naik dan juga kita boleh padu perahu. Lalu tu perahu tertentu kepada benda yang dapat dipadukan. Contohnya sebuah perahu, 2 buah perahu, 3 buah perahu. Faham? Okey, seterusnya ini komputer. Okey, komputer benda alat tidak tertentu ya. Okey, benda tidak alat tertentu kita panggil penjodoh bilangan buah juga, seperti sebuah komputer, 2 buah komputer dan 10 buah komputer seterusnya. Faham? Okey, penjodoh bilangan. Baik, seterusnya penjodoh bilangan seterusnya penjodoh bilangan helai. Helai di belakangnya ni helai. Sebentar tadi penjodoh bilangan buah, kemudian penjodoh bilangan helai. Helai kita mesti guna macam mana helai? Helai digunakan จะใช้เรียกสำหรับนะครับ untuk bilang benda-benda yang lembut สิ่งของที่มีความเรียบๆนะครับ lembut อ่อนโยนนะครับ และก็ lebar นะครับมีความกว้างนะครับยกแล้วก็และpakaian แล้วก็เครื่องใช้เสื้อผ้าต่างๆนะครับเขาเรียกว่าเฮไลนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในรูปภาพที่อุตสาหให้ตัวอย่างนะครับที่ครูให้ตัวอย่างนะครับ contoh helai sepertinya baju sehelai baju. Faham tak? Kita guna penjodoh bilangan helai. Jikalau kita guna penjodoh bilangan buah, contohnya sebuah baju, betul tak? Kan salah. Salah kerana penjodoh baju guna penjodoh bilangan helai kan? Sehelai baju, ataupun kita guna penjodoh baju dengan penjodoh yang lain seperti penjodoh batang, sebatang baju ataupun sebiji baju ataupun sebuah baju. Ini salah digunakan untuk penjodoh bilangan benda. Ini benda lembut dan juga benda lebar sepertinya baju.
Contohnya sehelai baju, 2 helai seluar ataupun sehelai seluar. Dan juga seterusnya tudung, sehelai tudung. Benda pakaian, contohnya helai, semua yang lembut panggil helai belaka. Sehelai kain, sehelai kain burut, sehelai apa lagi? Sehelai benda lain lagi, contoh kepada lain sehelai. Okey. Okey. Dia berapa ni baby dah? Okey diaบอกแบ่งให้ Ya. ถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหา ถ้าเกิดว่ายังมีปัญหาก็จะติดต่อไปนะ Okey. Thank you baby. Contoh seterusnya, contoh helai juga seperti daun. Daun. Kerana daun tu benda lebat dan benda lembut, maka kita mesti guna penjodoh bilangan helai juga seperti sehelai daun. Miใบไม้1ใบนะครับ sehelai daun, 2 helai daun, sejuta-juta helai daun. Seterusnya contoh helai, penjodoh bilangan helai seterusnya iaitu tuala. Tuala, kain tuala. Sehelai tuala, 2 helai tuala. Contoh seterusnya tisu. Tisu kita panggil helai juga. Penjodoh bilangan helai juga. Contohnya sehelai tisu. Mana tisu kat saya sehelai? Mana saya punya tisu sehelai? Saya mahu tisu sehelai. Apabila kita minta, apabila murid-murid mesti minta kepada kawan-kawan nak tisu kepada kawan-kawan, maka murid mesti guna kalimah helai. Mana saya mahu tisu sehelai ataupun tisu 2 helai, guna kalimah helai kan. Okey. Dan seterusnya contoh penjodoh bilangan keping. Keping pula. Digunakan untuk apa keping? Digunakan untuk benda yang berkeping. สิ่งของที่มีแบบแผ่นๆกระปิ้งมีเรียง มีแบบเรียงเป็นชั้น แล้วก็เป็นมีความnipis บางนะครับ dan nipis มีลักษณะที่บางนะครับ ยกตัวอย่างเช่นอะไรจะเรียกว่ากระปิ้งได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นโรตีบางด้วยแล้วก็มีเป็นชั้นๆด้วยโรตีsekeping roti ดูในจากรูปภาพเนี่ยมีหลายกระปิ้งแล้วก็นักเขียนก็เรียกนับว่ามีกี่กระปิ้งนะครับสมมติว่ามี10 10 keping roti 10 keping roti. Dan juga seterusnya kayu ini sebenarnya daripada kayu yang terbesar, apabila jadi keping nipis semacam tu dia panggil papan. Faham tak? Panggil papan. Namanya papan. Maka kita murid-murid mesti guna penjodoh bilangan sekeping papan, ya. Di sini tak guna kalimah kayu sekeping kayu, bukan. Guna kalimah sekeping papan, bukan sekeping kayu. Kerana kayu itu berubah kepada rupanya keping, berlapis-lapisan, dan juga memberi rupa yang nipis. Maka penjodoh bilangan di sini mesti guna penjodoh bilangan sekeping papan. Baik, contoh seterusnya ini nampak tak? Kad bank. Kad bank ataupun kad, semua kad itu bat. Nah, dalam bahasa Thai เรียกว่าบัตร kad. Kad ini benda nipis, benda yang tipis, dan juga benda berkeping. Maka murid mesti guna penjodoh bilangan keping. Sekeping tiket. Di sini tiket ya, tiket. Ya. Kalimah tiket, rupa tiket ini rupanya berkeping dan juga rupanya tipis dan juga ataupun nipis. Maka murid mesti guna kalimah keping. Sekeping tiket, 2 keping tiket, 3 keping tiket. Contohnya murid-murid nak pergi beli tiket ataupun tiket kapal terbang di stesen kapal terbang, maka murid mesti guna kalimah saya mau beli tiket 1 keping ataupun saya mau beli sekeping tiket. Guna kalimah keping ya. Kalau kita guna penjodoh bilangan yang lain, contohnya saya mau buah tiket, betul tak? Salah, memang salah. Kalau kita guna penjodoh lain-lain, saya mau sebiji tiket, guna kalimah biji, salah juga. Kerana tidak betul dengan penjodoh bilangan digunakan. Baik tiket ke, ataupun kita mau beli tiket train, tiket kereta api ke, kita pergi kat stesen kereta api, maka kita mau beli tiket itu, kita beritahu kepada penjual tiket itu, kata saya mau beli tiket 1 keping. Keping kan? Guna kalimah keping untuk benda yang lebar dan benda yang nipis. Faham? Faham ya? Seterusnya contoh bilangan penjodoh bilangan seterusnya, contoh bilangan pasang.
pasang คืออะไรนะครับ pasang ในภาษามาลายูนะครับภาษาไทยก็คืออะไร pasang pasang ya ini benda benda yang menunjuk kepada berpasang คู่สิ่งของที่มีคู่แบบคู่ยกตัวอย่างเช่นรองเท้แตะชุดเสื้อผ้าdigunakan ยกตัวอย่างนะครับdigunakan untuk apa untuk benda yang berpasangan pasangan ในที่นี้ก็คือชุดยกตัวอย่างผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย satu pasangan ผู้หญิงกับผู้ชายเมื่อแต่งงานแล้วเขาจะเรียกคู่รักในภาษามาลายูจะเรียกว่า berpasangan satu pasangan นะครับเป็นคู่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในรูปภาพนะครับอุสตาดจะให้ตัวอย่างอะไรบ้างที่เป็น pasangan นะครับดูตัวอย่างนะครับstocking stocking yaภาษามาลายูจะเรียกว่า stocking ya stocking มีรูปเสื้อผ้าซูเปอร์แมนด้วยนะครับ stocking จะเรียกว่า pasang sepasang stocking dua pasang stocking pergi kat kedai mau beli stocking saya mau beli stocking satu pasang atau mau dua pasang tiga pasang beritahu kepada penjual stocking itu guna stocking contohnya cermin mata guna satu pasang juga. Kenapa? Karena mata itu ada dua kan? Okey. Karena mata itu ada dua, seperti juga mata menunjuk kepada satu pasang, sepasang mata, sepasang cermin mata. Baik. Cermin mata guna sepasang, guna kalimah pasang juga. Sepasang cermin mata, sepasang cermin mata. Contoh sederhana kasut. Kasut ada berpasang. Apakah itu berpasang? Yang ini ada dua, ada satu belah dan ada satu belah, jadi campur jadi dua. Yang ini menunjuk kepada sepasang, เป็นคู่นะครับsepasang kasut sepasang kasut ataupun sepasang selipar, sepasang apa lagi, sepasang kaki pun boleh juga kerana kaki kita ada dua kan. Okey, sepasang kaki, sepasang kasut semuanya contoh. Dan juga pakaian, contoh di dalam gambar ini pakaian murid-murid, pakaian baju apa ni, baju kurung. Tak kisah baju itu sepasang, contohnya sepasang. Jikalau baju ini baju kurung juga tetapi warnanya warna lain, tidak panggil sepasang. Jikalau warna di atas, warna baju ini warna merah, kurungnya warna biru, maka tidak menjadi sepasang. Nak menjadi kepasang mestinya warna pun serupa, warna sama, barulah menjadi pasang. Faham tak? Jikalau pakaian sepasang, contohnya kita pakai baju warna merah, seluar pun warna merah, jadi menunjuk pakaian kita itu pakaian sepasang. Contoh di dalam gambar ini sepasang baju kurun. Contohnya jikalau lelaki dia pakai baju apa, baju Melayu, sepasang baju Melayu. Faham tak? Jadi di sini hari ini kita belajarnya, murid-murid belajar sepasang. Ni 3 penjodoh bilangan ya. Keping daripada atas lagi. Ni keping, contoh daripada atas. Helai hari ini ya, minggu ni helai digunakan benda-benda yang lembut, benda-benda yang pakaian. Contohnya sehelai baju, 2 helai baju, sehelai tudung. Penjodoh bilangan helai. Dan seterusnya penjodoh bilangan keping. Contohnya roti, papan, tiket, itu adalah penjodoh bilangan keping. Baik, seterusnya penjodoh bilangan pasang. Digunakan untuk benda berpasangan. Contohnya stocking, sepasang stocking, 2 pasang stocking, sepasang kasut, sepasang selipar, sepasang cermin mata, sepasang baju, sepasang suami isteri, semua itu panggil pasang. Ini difaham tak? Murid-murid semua faham tak? Di rumah faham tak? Amirul Aman faham tak? Amirul Aman faham. Mifdon awak faham tak? Akin, Harisa Akin awak faham tak? Faham? Aris Akin faham tak? Faham. Aris, mana Aris? Aris faham Aris faham tak Aris? Akin faham tak?
Akin. Akin mana Akin? Faham. Ya, Akin. Akin Ibrahim, awak faham tak? Dahlan, awak faham tak? Dahlan? Faham. Dahlan, awak faham tak Dahlan? Dahlan. Faham tak? Faham? Nur Fatin, awak faham tak Nur Fatin? Faham? Faham ya? Baik, semua faham. Ya, bagus Nur Fatin. Semua faham ya? Kalau murid-murid semua faham, hari ini Ustaz cuma murid-murid dengar saja, belajar mengaji saja, ulang kaji saja dan pelajaran seterusnya. Jadi minggu hadapan insya-Allah kita akan Ustaz akan suruh murid-murid semua lakukan latihan akhir pengajian. Okey, untuk hari ini Ustaz mengajar sekadar ini sahaja. Ada nak tanya? Siapa nak tanya? Siapa nak tanya? Siapa nak tanya? Amin Rahman nak tanya apa? Kalau saya ya? Saya apa? Sayur. Sayuran panggil ikat ya. Sayuran panggil ikat. Seikat sayuran. Nanti tidak ada dari pelajaran, kita akan sambung minggu hadapan ya. Penjodoh bilangan ikat ya. Seikat sayur. Ya? Faham? Ya. Nanti ya. Nanti kita akan sambung di minggu hadapan ya, penjodoh bilangan ikat dan penjodoh bilangan kaum. Ada lagi banyak penjodoh bilangan ya. Faham? Baik. Ada soalan nak tanya apa lagi? Ada lagi tak? Sudah tak ada ya? Sudah tak ada ya? Okey. Jikalau murid-murid tidak ada soalan dan menanya, okey, Ustaz akan tamat pengajaran hari ini dan sambung minggu hadapan seterusnya. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Untuk hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi lagi, Ustaz akan panggil nama. Foto, ambil gambar 9 orang. 1, 2, 3. เด็กชายอาทิตย์มาแล้วครับครับเด็กชายอาทิตย์ก็มานะครับ9คนอยู่ในนี้1 2 3นะครับแล้วก็มิฟดอนนะครับเด็กชายอาทิตย์มานะครับสำหรับวันนี้นะครับอุตสาหก็จบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมสัปดาห์หน้าเตรียมสมุดด้วยนะครับจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.